Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah dan salam satu Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi hadir dalam memeriahkan forum kita pada hari ini. Bersama saya Muhammad Aidil Aikam Zainuddin di sini pada hari yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengenalkan barisan panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja amat membimbangkan semua pihak. Oleh itu, objektif forum kita pada hari ini ialah untuk mengupas dan membincangkan dengan lebih mendalam tentang punca, kesan serta langkah yang boleh dilakukan bagi mencegah pergaulan bebas ini semakin berlarutan dalam kalangan remaja. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, pergaulan bebas penyebab kejahatan ummah. Persoalan ini ialah kunci utama forum kita pada hari ini. Sebelum saya mengupas tajuk kita dengan lebih mendalam, bolehlah sekiranya saya mengenalkan para panel kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, Saudara Datuk Dr. Muhammad Amizan bin Muhammad Ali Effendi yang merupakan penasihat Mufti Negeri Terengganu Darul Iman. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kedua di sebelah kiri saya, Segak Baju Melayu, tak bersokok berkacamata, Saudara Profesor Dr. Muhammad Zaid bin Ahmad Safian, Saya yang merupakan Ketua Unit Hal Ehwal Islam UiTM Perlis. Ya, betul. Selamat datang saudara. Selamat datang, saya pun bekerja untuk tajuk ini semua marah. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita tahu, hampir setiap hari kita dipaparkan dengan berita rogol dan sumbang mahram di media-media cetak dan elektronik. Ada kes-kes yang tidak dapat diterima akal, seperti datuk merogol cucu, cucu merogol nenek, abang merogol adik, dan abang yang sanggup merogol anak kandungnya sendiri. Dalam konteks anak-anak, seringkali mereka diingatkan supaya berwaspada dengan orang asing. Tapi nampaknya kini dengan terjadinya kes-kes sumbang mahram, mereka lebih terdedah kepada perlakuan tidak elok dari ahli keluarga sendiri, iaitu orang-orang yang mereka kenali. Apa yang menyedihkan lagi, pembabitan kaum Melayu mencatatkan jumlah tertinggi berbanding kaum lain. Hakikatnya, manusia lebih takut pada undang-undang di dunia, dan mereka yang lakukan kesalahan ini tidak takut langsung pada undang-undang yang ditentukan oleh Tuhan. Bagi tempoh Januari hingga Jun 2004, sebanyak 161 kes sumbang mahram dilaporkan kepada pihak berkuasa. Ini menunjukkan undang-undang yang ada masih belum untuk menakutkan masyarakat dari melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Di mana kewarasan lelaki yang merogol seorang nenek yang sudah bergedut, atau seronokkan memperlakukan cucu dan anak perempuan sendiri dengan perlakuan hina itu. Perbuatan ini disifatkan sebagai sesuatu yang sukar diterima akal, apatah lagi ia berlaku dalam masyarakat yang bertamadun dan maju ini. Ini menjelaskan kepada masyarakat bahawa ada segelintir di kalangan mereka yang mempunyai taraf akhlak yang sangat rendah dan tiada lagi nilai-nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Apa yang pasti, jika permasalahan ini tidak ditangani sewajarnya, ia mampu meruntuhkan institusi keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam lagi, ini saya tanyakan kepada para panel kita tentang pendapat mereka tentang pergaulan bebas zaman kini. Apa pendapat Saudara Profesor Dr. Zaid tentang definisi sumbang mahram dan pandangan Islam terhadap sumbang mahram? Okey. Definisi sumbang mahram ini atau incest adalah hubungan seksual antara seorang lelaki dengan cucu perempuan, anak perempuan, kakak, adik atau ibunya sendiri, ataupun seorang perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih dengan datuk lelaki-lakinya. Ia juga boleh terjadi kepada bapa sendiri, abang, adik lelaki atau anak lelaki dengan kerelaan atau keizinan kedua-dua pihak terbabit. Sumbang mahram juga boleh didefinisikan sebagai hubungan jenis antara seorang lelaki dengan perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan agama. Bab kata pepatah Melayu, haruan makan anak, dan harakan pagar, pagar makan padi.
yang menyifatkan seseorang itu tidak boleh diharapkan untuk menjaga seseorang yang bertanggungjawab kepadanya. Sumbang mahram juga boleh definisikan sebagai pencabulan seks berlaku di dalam keluarga, di mana perkahwinan sama sendiri ditegah atau dari konteks Islam disebut muhrim atau mahram. Pencabulan seks ini bermaksud sebarang kegiatan seks yang tidak difahami dan tidak direla oleh mangsa, berlaku seks atau perlakuan seks yang melanggar norma sosial, dan termasuk mulut kemaluan oral genital, tubuh kemaluan anal genital, iaitu liwat, kemaluan-kemaluan genital antara orang dewasa dan kanak-kanak, onani bersama mendedahkan kemaluan, exhibitionism, dan menggunakan kanak-kanak untuk pornografi. Pada pandangan Islam pula terhadap sumbang mahram ini, sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada umatnya. Dalam konteks hubungan seksual juga, Islam memperuntukkan undang-undang tersendiri meskipun manusia diberikan kebebasan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Namun bukan bererti boleh melaksanakan kebebasan seksual dengan sewenang-wenangnya. Sebab kebebasan menyalurkan dorongan seksual harus tetap dalam ikatan nikah kahwin yang sah berdasarkan syariat sebagaimana yang telah ditetapkan sejak dari awal kedatangan Islam lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223 bermaksud isteri-isteri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sesuai dengan kehendakmu. Dalam Islam banyak ajaran-ajaran yang berkenaan dengan masalah seksual. Antaranya ialah tuntutan menjaga pandangan mata terhadap bukan mahram, larangan berkahwin sesama saudara kandung dan sepersusuan, adab berhias bagi wanita, larangan berzina dan banyak lagi. Semua ini merupakan sebahagian daripada pedoman pendidikan seksual yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 23 yang bermaksud diharapkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu, dan juga saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudaramu kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susunan kamu, dan ibu isteri-isteri kamu, dan anak-anak isteri dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri, dan banyak lagi yang berkenaan dengan anggota keluarga dan sepersusuan. Antara sebab dilarang berlakunya perkahwinan adalah kerana 3 sebab, iaitu perkahwinan keturunan dan penyusuan. Apabila berlakunya satu ikatan pernikahan, secara automatik golongan yang berikut jadi haram dikahwini. Haram sebab pernikahan, contoh seperti ibu, anak tiri, isteri dan anaknya. Haram sebab keturunan, seperti ibu-ibu juga, anak, saudara. Haram sebab penyusuan, juga ibu juga dan anak penyusuan. Oleh sebab itu, Islam menetapkan bahawa menjadi kewajipan oleh bapa untuk menerangkan dan seterusnya menanamkan pengertian pada anak-anak mereka tentang siapakah sebenarnya harus digauli secara baik dan siapa yang harus dihindari pergaulannya, kerana syariat dengan ini tidak terjadilah masalah, tidak ada ini seperti sumbang mahram dan sebagainya. Itu pandangan Islam. Terima kasih saudara Profesor Dr. Zaid atas pendapat anda yang sangat bernas dan sangat itu. Sungguh panjang ya Profesor. Panjang. Ini membahas tajuk ini. Ya, isu penting ini. Isu penting, alhamdulillah. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan saudara Datuk Dr. Hamizan tentang faktor-faktor berlakunya sumbang mahram di negara kita? Sikit. Apa yang saya boleh cakap tentang faktor-faktor berlakunya sumbang mahram ini adalah pakaian anak perempuan. Anak perempuan tidak ditegur dari segi penampilan, pakaian sama ada sesuai atau tidak dengan usia mereka oleh masyarakat merupakan punca kepada sumbang mahram. Orang lelaki walaupun dia tahu anaknya, tetapi jika berpakaian seksi ditambah pula dengan pegangan agama yang tidak kuat dan kepulauan yang tinggi serta tidak mendapat layanan seks daripada isteri, maka ia akan beralih kepada tempat yang lain. Lelaki mempunyai
9 akal dan 1 nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu boleh mengatasi akal. Oleh itu, tanggungjawab lelaki adalah mengawal akal anda supaya tidak terdedah pada perkara maksiat. Manakala tanggungjawab perempuan itu adalah menjaga pakaian anda. Okey, faktor yang kedua adalah keperluan fisiologi dan psikologi. Menurut Dr. Mariani, Pensyarah di Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Universiti Malaya, salah satu keperluan manusia adalah melalui seks dan keperluan psikologi, iaitu kasih sayang, penghargaan, keselamatan dan lain-lain. Keperluan fisiologi ialah keperluan makanan, minum, tidur, rehat dan seks. Jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi, maka ia akan menggugat keperluan psikologi, iaitu cara pemikiran, berkasih sayang sudah beralih kepada yang tidak sepatutnya. Ini tidak bermakna bukan keperluan seks sahaja perlu diberi perhatian, tetapi keperluan yang lain juga perlu diberi perhatian. Jika keperluan yang lain diberi perhatian oleh pembantu rumah atau anak, sedangkan keperluan seks tidak diboleh daripada isteri, maka anak kecil boleh menjadi masa isteri keluar bekerja atau outstation. Malah lagi yang melampau, semasa naluri seks memuncak, kadang-kadang isteri keluar bekerja atau membeli belas sekejap saja, si suami juga telah meluahkan kehendak seks mereka pada anaknya. Yang ketiga adalah sikap isteri. Sebagai seorang isteri dan ibu, dia tidak boleh terleka dengan keperluan anak, sama ada kecil atau remaja dan suami. Dia haruslah berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan suami dan anak. Jika interaksi dan komunikasi hamba, ia boleh menjadi salah satu kunci yang mendoranglah kejadian yang tidak sihat seperti sumbang mahram tu lah. Contoh ni, wanita yang bekerja pada shift malam akan menyebabkan kurang pergaulannya dengan suami dan anak-anak. Malah si isteri juga mengabaikan keperluan seks si suami. Sebenarnya lelaki tidak mendapat kepuasan seks daripada anak kecil yang berusia 5 tahun atau 6 tahun. Dia sekadar ingin melepaskan perasaannya tinggi meluat pada kehendak seks. Okey, yang keempat adalah pergaulan anak dan bapa. Hubungan anak perempuan dengan bapanya hanya setakat mana yang boleh. Dia tidak boleh tidur dengan bapanya. Kalau cium setakat dahi, sentuhan tangan juga boleh, jikalau seorang ibu tidak mendidik anak tentang batas pergaulan dengan anak-anak dan tidak memberitahu suami jika kelihatan bapanya terlalu rapat dengan anak perempuannya akan menyebabkan kejadian yang tidak sihat. Sumbang mahram boleh berpunca daripada anak dan juga bapa, tambah pula tanpa ajaran, nasihat, panduan atau tidak ajar daripada ibunya. Anak dalam usia 5 atau 6 tahun tidak ada perasaan berakhir, tetapi dia takut dengan bapanya. Dia menganggap bapanya sebagai orang yang patut dipatuhi. Dengan itu, apabila bapa menyuruh melakukan sesuatu, jadi dia menganggap arah tersebut perlu dipatuhi kerana dia baru berusia 5 tahun. Yang kelima adalah pengaruh media massa. Ini adalah merupakan faktor yang terjadi pada masa kini. Penjualan dan pengedaran VCD lucah dan video dan hiburan kini telah sampai ke tahap membimbangkan sehingga VCD lucah dijual secara terbuka, terutamanya di pasar-pasar malam seperti kompleks Merdeka. Tambahan pula, VCD lucah adalah murah, iaitu dalam lingkungan RM5 hingga RM10 sahaja. Malah mudah didapati. VCD lucah ini akan meningkatkan naluri seks penonton dan menyebabkan sumbang mahram. VCD lucah telah menghancurkan jati diri dan akhlak pemuda-pemudi negara.
menurut seorang psikologi ibarat pada 1994 di Amerika Syarikat, sejuta rakyatnya dirogol adalah disebabkan oleh rogol dipengaruhi oleh faktor bahan lucah seperti bahan besi semua. Yang kedua adalah kurangnya iman daripada iman dalam diri seseorang. Ini adalah faktor utama berlakunya sumbang mara dalam kehidupan kita. Tidak dinafikan banyak faktor yang menyebabkan pada terjadinya gejala ini, antaranya faktor persekitaran. Namun akar umum menyebabkan berlaku keseluruhan makan anak adalah kerana tiada iman pendidikan agama dalam diri. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada umatku yang iman mereka hanya pada zahirnya sahaja. Islam hanya sebagai simbol mereka, Al-Quran hanya sebagai hiasan. Mereka umatku hanya memikirkan perut mereka, puan yang menjadi agama mereka, perempuan menjadi kilat mereka, bila sifat qanaah. Mereka lari menghindari dari ajaran ulama, seolah-olah kambing yang dikejar binatang luas. Sesungguhnya iman adalah akar punca dalam pembentukan sasian manusia. Iman mampu menjadi penghalang dan benteng pada kemaksiatan. Tanpa iman ini, manusia umpama layar yang tak terkenali, terbang mengikut arus tiupan angin tanpa arah dan tujuan. Iman ini juga mengajar manusia menjadi hamba yang mengenali Khaliknya dan tanggungjawab sebagai khalifah di bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila jiwa kosong tanpa iman, nafsu menjadi raja, maka akal fikiran akan hilang kuasanya. Halal dan haram sudah tidak dapat dibezakan lagi. Runtunan nafsu menggelapkan semuanya. Anak yang sepatutnya dilindungi dinodai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya nafsu itu sangat menunggu manusia membuat kejahatan. Memang tidak dinafikan bukan mudah untuk mendidik nafsu. Oleh sebab itu nafsu dikatakan musuh kepada manusia. Betul. Dalam bentuk mujahadah kepada Allah. Ini adalah kerana manusia merupakan benda yang jamak dan makhluk pasar. Apabila dia melihat, kita dapat melihat dengan mata dan kita dapat menghindari siaran agar tidak terkena. Tetapi hawa nafsu bersifat abstrak, tidak dapat dirasai dengan tangan dan tidak dapat dilihat dengan mata, tapi tindakannya lebih kejam dan lebih senjata. Okey, itu saja faktor yang saya dapat berikan kepada anda. Terima kasih saudara Datuk Dr. Hamizan. Apa yang saya dapati, Datuk sangat banyak membuat research. Okey, mungkin semua sudah penat. Marilah kita berehat sebentar. Iklan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang setia menunggu kami dan masih menonton forum ini. Berbalik pada pendapat Datuk Dr. Hamizan tadi mengenai kesan faktor-faktor sumbang haram. Ini saya melontarkan pertanyaan kepada ahli panel pertama, iaitu saudara Profesor Dr. Zaid, tentang apakah kesan-kesan sumbang maram yang boleh diperoleh jika sumbang maram ini tidak dibendung dengan segera. Silakan saudara. Okey, terima kasih. Jadi kesan-kesan sumbang maram itu seperti kata pepatah, harakan pagar maka padi, bersesuaian pada pembelaku dalam masalah sumbang maram ini. Ianya memberikan kesan yang sangat besar dalam diri mangsa, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan kepada atas mangsa. Mangsa sumbang maram adalah individu pertama sekali akan mendapat kesan dalam dirinya. Mangsa akan merasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain dan ini menjadikan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Kemesraan yang dulu sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup mangsa khasnya. Anak yang tidak bersalah ini turut mengalami kesan psikologi yang tinggi akibat daripada kesan kebencian dan tumbuh dalam hatinya, manakala perasaan hormat pada kaum lelaki dah hilang.
Seterusnya, mereka akan menghadapi gangguan atau masalah dalam perkembangan psikologi sosial. Mereka dengan rasa rendah diri dan menjerumuskan diri kepada gejala tidak sihat seperti menjadi pelayan di kelab-kelab malam, menjadi bosya, penagih dan pelbagai lagi. Paling menakutkan sekiranya kesan daripada sumber mara ini, mangsa sumber mara ini mengandung mereka akan menanggung malu untuk berhadapan dengan keluarga dan masyarakat yang dilakukan, tetapi yang melahirkan kandungan tersebut timbul masalah dari segi status keluarganya. Namun ada juga di antara mangsa sumber maram ini mendapat kesan yang lebih positif dengan mengambil sikap lebih berjaga-jaga apabila berada di rumah seorang diri dengan hanya bertemankan saudara mara lelaki. Mereka juga akan berhati-hati apabila keluar dari rumah kerana takut dengan cacian daripada masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga akan lebih prihatin yang lain dengan harapan supaya kejadian yang menimpa diri mereka tidak akan berulang lagi terhadap orang yang mereka sayangi. Okey, sekarang kesan yang kedua adalah ke atas keluarga. Bapa adalah ketua keluarga, berperanan dalam masyarakat dalam menyara keluarga dan memimpin sebuah rumah tangga supaya aman, tenteram dan selesa dengan mengikut ajaran Islam khasnya, dan begitu juga bagi agama-agama lain. Inilah yang diimpikan oleh semua individu supaya sebuah keluarga yang dibina dapat hidup sejahtera dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Namun apa yang menyedihkan kita pada hari ini ialah apa yang diharapkan hanyalah tinggal impian semata-mata dan bukannya kenyataan. Bapa atau saudara mara lelaki iaitu mahram yang terdekat yang diharapkan menjadi pelindung pada anak-anak perempuan telah mengambil kesempatan kepada mereka yang sebenarnya mempunyai sifat yang lemah lembut. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan boleh menimbulkan kepincangan dalam rumah tangga. Apabila hal ini berlaku, hubungan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Tiada lagi sifat saling percayai antara ahli keluarga dan keakraban. Kadar perceraian juga akan meningkat kerana gejala sumbang mahram sebagai faktornya si isteri yang punya sifat keibuan ini akan sentiasa bersama-sama anaknya walaupun dalam situasi menyedihkan. Jika akibat daripada perbuatan si suami yang tidak bermoral itu, mangsa sumbang mahram juga akan bertindak dengan sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada keluarga sendiri dengan melarikan diri. Contohnya, bagi mereka yang rumah sendiri bukanlah tempat perlindungan yang selamat lagi. Mereka rela menumpang di rumah kawan-kawan yang tidak mempunyai sebarang pertalian saudara. Keluarga mangsa juga tidak lari daripada cemuhan dan tomahan masyarakat dan seterusnya dipalaukan dan dihina. Seterusnya, maruah dan nama baik keluarga juga tiada nilainya di sisi masyarakat. Dan kesan yang ketiga adalah pada masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terdiri daripada berbagai jenis kaum, jantina dan agama yang terdapat dalam sebuah negara. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kaum-kaum ini menganut agama masing-masing, iaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristian atau lain-lain lagi. Hidup di dalam masyarakat memerlukan persefahaman sikap, hormat menghormati dan saling memahami adat masyarakat masing-masing. Walau bagaimanapun, masalah sumber mahram yang kebanyakannya melanda kaum Melayu memberikan kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum Melayu. Keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak ada nilai peribadi yang baik. Wawasan negara untuk melahirkan masyarakat penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani tidak kesampaian. Sekiranya anak-anak yang tidak berdosa menjadi bahan cemuhan dan hinahan masyarakat. Hidup berharmoni dan saling hormat menghormati juga tidak dapat diamalkan kerana wujudnya sikap benci-membenci di antara satu sama lain kerana masyarakat sering membezakan seseorang dengan seorang yang lain berdasarkan keturunan dan nama baik keluarga. Hal ini mewujudkan jurang yang luas antara satu individu dengan individu yang lain, apatah lagi wujudnya anak hasil yang tidak kesahan taraf ini dan mengundang 1001 persoalan
dan tanda tanya masyarakat apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dalam Sumbang Mahram ini. Itu saja kesan-kesan dia. Terima kasih saudara Profesor Dr. Zaid atas ujian yang disampaikan sebentar tadi. Nampaknya Profesor lepas berehat makin bercegas, lebih cegas ya. Ini memang tajuk-tajuk yang sangat serius. Sangat serius. Sangat serius bagi saya. Betul, saya pun setuju dengan pendapat Profesor tadi. Ingin saya teruskan perbincangan kita dengan pertanyaan kepada ahli panel kedua kita, iaitu saudara Datuk Dr. Hamizan, tentang langkah-langkah mengatasi pergaulan bebas dan aktiviti Sumbang Mahram di negara kita. Mempersilakan. Secara logiknya, manusia adalah makhluk yang terbaik kerana mereka telah diberikan akal dan nafsu serta agama untuk mengawal kehidupan mereka melalui peraturan agama. Namun begitu moral manusia ketika ini berada di tahap yang rendah kerana manusia sudah alpa dengan tanggungjawab mereka. Oleh itu, dengan adanya akal, kita boleh membezakan sama ada benda itu adalah buruk atau benda yang benar. Jadi kita mestilah mengetahui cara-cara untuk mengatasi perkara ini. Antaranya adalah laporan daripada mangsa. Bagi menangani jenayah keji ini adalah dengan mangsa itu sendiri melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berkenaan. Ini kerana jika kejadian ini dilaporkan, maka tindakan dapat diambil ke atas pelaku Sumbang Mahram dan kejadian ini tidak akan berulang lagi. Ramai mangsa tidak melaporkan kejadian ini kerana takut diancam oleh penceroboh, iaitu bendera Sumbang Mahram. Selain daripada rasa malu kerana masyarakat di malah hina terhadap hubungan janjian di luar nikah walaupun jodoh, mereka juga tidak tahu bagaimana dan kepada siapa mereka harus melakukan kejadian ini. Yang kedua adalah kita dapat menangani situasi ini dengan memberi pendidikan pada ibu bapa. Jadi yang ketiga adalah mengoposkan undang-undang. Berbagai langkah telah diambil oleh kerajaan bagi mengelakkan daripada banyak lagi kejadian-kejadian yang menggambarkan keruntuhan akhlak ini daripada berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sungguh bijak bicaranya saudara Dr. Hamizan, panel kedua kita. Benar sekali Dr. Hamizan kata tadi, memang tidak dapat disangkal bahawa kita sendirilah yang perlu bertanggungjawab dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi hendak saya tekankan bahawa golongan wanita perlulah bijak dalam menjaga kehormatan serta kita semua perlulah bijak dalam menjaga ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Kesimpulannya, kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang boleh memberi kesan yang serius termasuklah Sumbang Mahram. Ini menunjukkan walaupun manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat segelintir manusia seringkali terleka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Dalam memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia seringkali terlepas dari kawalan sehingga terjebak daripada segala gejala-gejala yang negatif. Kesimpulannya, kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang boleh memberi kesan yang serius, termasuklah Sumbang Mahram. Ini menunjukkan walaupun manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat juga segelintir manusia seringkali terleka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Dalam memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia seringkali terlepas dari kawalan sehingga terjebak dengan gejala-gejala yang negatif yang dilarang oleh agama. Berikutan itu terdapat pelbagai cara-cara yang telah dilakukan oleh menangani kejadian ini dan bertujuan untuk mengelakkan kejadian tidak bermoral dan menjadikan ini terus berluasa di dalam masyarakat Islam khususnya. Pihak-pihak yang bertanggungjawab juga perlu lebih agresif menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan Sumbang Mahram untuk disebarkan kepada masyarakat sebagai panduan dan pengajaran. Sekian, itu saja forum kita pada hari ini.
Sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sanggup datang pada hari ini. Terima kasih Profesor Zahid. Saya pun terima kasih kerana menjemput saya ke datang terhadap forum ini, kerana tajuk ini memang penting bagi saya dalam masyarakat ini. Terima kasih kepada Dato' Dr. Hamizan kerana datang pada forum ini. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat kerana masih setia bersama kami. Sekian, terima kasih. السلام عليك يا رسول الله.